Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mata pelajaran adab, kita akan belajar tentang adab dengan Allah. Okay, adab dengan Allah. Apa adab dengan Allah? Macam mana cara kita beradab dengan Allah? Apa yang kita dapat apabila kita beradab dengan Allah? Okay. Sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, kita kena tahulah. Seperti ni, pelajar ni tanya, Ustaz, apakah maksud beradab dengan Allah? Okey, ni pelajar ni tanya. Beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud menunaikan suruhan Allah dengan sempurna dan menjaga hati serta kemahuan daripada perkara yang dimurkai Allah. Okey. Beradab dengan Allah maksud menunaikan suruhan Allah. Kita tunaikan apa yang Allah suruh. Itu adab lah, adab kita. Kalau adab yang baik, kita kena tunaikan suruhan Allah dengan sempurna. Dan menjaga hati serta kemahuan daripada perkara yang dimurkai Allah. Okay, maksud di sini contohnya hati kita. Hati kita kata nak duit banyak deh, kita nak kaya. Lepas tu hati kita, kalau curi ni sedap juga ni. Curi dapat duit banyak. Curi tu perkara yang Allah tak suka. Perkara yang Allah murka. Okay. Tapi kita tahan. Kita menjaga hati kita serta kemahuan kita nak curi tu daripada perkara yang Allah tak suka. Kita jaga. Maksudnya kita beradab lah tu. Kita tahan diri kita daripada buat perkara yang tak elok. Kita tahan diri kita daripada mencuri. Okay, itu adab. Itulah maksud adab dengan Allah. Kita buat apa yang Allah suruh dan juga kita tahan diri kita daripada buat dosa. Contohnya kita tak nak solat deh. Kita tak nak solat. Kita rasa malas. Kita pun tahan diri kita. Kena solat ni. Nanti Allah murka. Nanti Allah marah. Kita pun solat lah. Okay. Itu salah satu kita adab dengan Allah. Kita ada adab dengan Allah. Kalau tidak beradab tu kita tak semaya, kita curi, kita ngumpat. Itu kita tidak beradab dengan Allah. Allah ni yang mencipta kita. Tapi kita buat tak baik kepada pencipta kita. Okey, itu dipanggil tidak beradab. Okay, lagi murid ni tanya pula, apakah hukum beradab dengan Allah? Okey, hukum. Hukum ni maksudnya apa? Adab dengan Allah ni apa hukum dia? Jadi ustaz ni jawab, kita wajib beradab dengan Allah. Okey, wajib di sini maksudnya kita kena beradab dengan Allah. Kita wajib beradab. Maksudnya kalau kita tidak beradab, kita akan dapat dosa deh. Kita akan dimurkai Allah. Okey, maksudnya kita kena beradab lah. Wajib. Kalau tidak beradab, maksudnya kita dapat dosa. Jadi sebagai contohnya, dalam ayat ni kita tidak solat. Kita melanggar. Kita tak ada adab dengan Allah, jadi kita akan dapat dosa lah. Okey, seterusnya cara kita nak beradab. Macam mana kita nak tunjukkan bahawa kita nak buktikan bahawa kita ni beradab dengan Allah. Okey, kita akan tengok di sebelah ni. Cara beradab dengan Allah. Cara kita nak beradab atau membukti bahawa kita ni beradab dengan Allah. Yang pertama, kita mensyukuri nikmat Allah. Kita bersyukur, kita sebut Alhamdulillah. Sebagai contohnya, Allah bagi kita sihat. Allah bagi kita makanan. Allah bagi kita duit yang cukup untuk kita beli makanan. Kita kena bersyukur. Okey, bersyukur. Kita kena sebut Alhamdulillah. Itu tandanya kita beradab dengan Allah. Tak adalah. Kalau contohnya Allah bagi kita sihat, kita pergi
dengan tubuh badan yang sihat tu, kita ada kekuatan tu, kita pun pergi mencuri, pergi curi gula-gula di kedai runcit tu tak boleh. Itu tidak beradab. Kita kena bersyukur. Allah bagi sihat, kita kena bersyukur. Allah bagi sakit pun kita kena bersyukur. Sebab sakit tu Allah nak menghapuskan dosa kita. Sakit itu penghapus dosa. Kita kena tetap bersyukur. Apa yang Allah bagi kepada kita, kita kena bersyukur. Yang kedua, melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas. Seperti yang Ustazah ayat di page yang sebelumnya ni, kita kena melaksanakan suruhan Allah. Kita kena buat apa yang Allah suruh. Tapi dengan ikhlas lah. Dengan ikhlas ni maksudnya dengan suka hati kita, dengan suka rela. Bukannya sebab abah kita suruh. Kalau contoh kita semaya sebab kita takut kau abah kita nanti kena rotan deh. Contoh, takutlah kau abah nanti abah rotan. Jadi kena bersemaya. Kita kena suruhan Allah, kita kena buat ni dengan ikhlas. Biar kita sendiri yang nak semaya. Sebab kita ni beradab dengan Allah. Sebab kita nak pahala yang Allah akan bagi. Ni. Tu dengan ikhlas. Yang ketiga, meninggalkan segala larangan Allah. Seperti yang Ustazah ayat juga. Cara kita beradab dengan Allah, kita kena meninggalkan segala larangan Allah. Macam gambar ni, dia nak curi deh. Budak ni nak curi. Seorang perempuan curi beg. Tu tak boleh. Tu tidak beradab dengan Allah. Allah buat kita ni supaya kita buat baik. Tapi dia guna diri dia ni sebagai nak curi. Tak boleh lah tu. Tidak beradab dengan Allah. Okay, yang keempat, takut akan azab Allah. Okay. Takut akan azab Allah. Azab ni apa? Azab ni siksaan lah. Contohnya sini api neraka. Takut. Cara beradab ni kita kena takut akan azab Allah. Bila kita ada orang sebut api neraka, kita akan rasa takut. Jangan sebut api neraka, kita rasa tak ada gapo. Api je pun gitu. Itu tidak boleh. Itu dipanggil tidak beradab. Sebabnya azab Allah ni memang sangat dahsyat sekali. Jadi kita kena rasa takut. Itulah cara kita beradab deh. Yang Allah buat api neraka. Apa tu, kita kena rasa takut lah. Sebab Allah buat tu memang dahsyat dan kita kena rasa takut. Okey. Janganlah kita, kalaulah contoh kita, Allah ni buat api neraka deh. Kita pun tak rasa gapo-gapo. Macam kita ni seolah tiada rasa takut dan tidak beradab lah dengan apa yang Allah cipta. Okey. Yang terakhir, berdoa kepada Allah. Okey, tengok ni. Berdoa kepada Allah itu adalah salah satu cara beradab dengan Allah. Okay, sebab tu selepas solat tu kita kena berdoa. Ada Ustazah baca, apabila kita selesai solat, cuba juga berdoa walaupun sebentar, walaupun sikit. Apabila kita solat tu, kalaulah kita siap semaya, terus kita bangun tanpa berdoa, kita seolah-olah kita tiada adab dengan Allah. Okay. Jadi seeloknya lepas solat, berdoa kepada Allah yang menunjukkan kita ni beradab dengan Allah. Okey, cara beradab dengan Allah. Okey, setakat itu saja video untuk kali ini, adab. Jadi hari ini kita belajar pengertian adab. Lepas tu cara beradab dengan Allah. Okay, InsyaAllah lepas ni saya akan bagi latihan. Murid-murid boleh menonton video ni dan buat latihan yang Ustazah bagi. InsyaAllah
Kita sambung lagi adab ni pada pembelajaran minggu depan. Kita sambunglah. Next. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.